A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi afana ibtalaka bihim wa fadalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma alika khanum la ya'lamun. Allahumma iftah lana futuhan arifin hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa shrah sudurana bil Qur'an. Allahumma rizqna tilawatahu wa anna alai wa atrafan nahar. Allahumma sir wa la tu'sir wa tammim bil khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Tak baca sikit tadi kita tak bawa kan. Kita dah kata soal lagi. Wasi suruh mari rumah ada. Nanti dak itu baca sikit kalau ada tu tak sikit. Ada. Kenyataan yang keempat tau. Kenyataan yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataan yang keempat, ta'arif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maksudnya kita bicara sifat-sifat Allah Ta'ala maksudnya. Setelah itu kita bicara persekitaran dia tu. Adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib diketahui dengan tafsir itu iaitu 20 sifat. Ini 20 sifat ni wajib diketahui. Maka sifat-sifat ni boleh dikatakan sifat-sifat besar. Pasal sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah ni tidak terhingga. Yang sempurna, yang molek, yang comel, yang lengkap, yang solid, semua hak milik Allah belaka. Kita duduk bawah-bawah tu. Tapi yang 20 ni adalah 20 yang besar-besar. Yang lain-lain duduk di bawah 20 ni lah. Yang pertama wujud. Ni sifat Allah ni dia tu ada. Ada. Artinya ada. Dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh. Yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ini tidak dijadikan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi seperti dia kata begitu tu. Jadi bagi zat Allah. Zat Allah ada. Wujud. Zat tu tidak dijadikan oleh sesiapa. Dia ada dengan sendirinya. Jadi waktu qiyamul binafsi tu ini. Dia ada dengan sendirinya. Tidak ada dijadikan oleh siapa-siapa. Itu logik dan tasawur bagi akal menasabuh. Kalau dijadikan, orang yang menjadi itu Tuhan. Kalau dia dijadikan, lepas tu bila nak habis? Oh ni dijadikan, oh ni jadikan, oh ni jadikan. Oh tak habis. Bahas gitu. Jadi kena berhenti di tidak dijadikan. Barulah putus. Titik di situ. Nuktahkan di situ. Ini tidak, Allah tidak dijadikan. Dia tu ada, tidak dijadikan. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Sifat wujud dia tu. Zat Allah yang wujud tidak dijadikan oleh sesiapa. Tidak dikeranakan oleh sesiapa. Macam kita ni kerana pertama sekali wujud Allah. Yang kedua wujud ibu bapa. Kita banyak lapis. Manusia dia berlapis lalu.
Bahasa kita pun air, api, tanah. Air, angin, api, tanah. Tanah, air, api, angin. Jadi kita disusun oleh 4 tu. 4 unsur. Jadi Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal satu yang tidak berlapis-lapis. Yang tidak bersusung-susung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan dia menjadi pergantungan segala yang lain. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak memperanakkan orang. Ini dia tidak ada keturunan. Dan dia tidak dijadikan, tidak diperanakkan oleh sesuatu. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tu pula tidak ada serupa dengan sesiapa. Tidak ada sekutu dengan sesiapa. Itu dia makna sini tu. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud. Ain maujud ni ain sifat. Dan bukan lain daripada ain maujud. Bukan ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Maka di atas kau ini adalah wujud itu haliyah yang menepati antara ada dengan tiada. Antara ada dengan tiada. Duduk tengah-tengah. Bengong juga nak faham. Bengong nak faham tu. Tak ada pun bukan, ada pun bukan. Duduk tengah-tengah. Tetapi pada pendapat pendapatan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ainul maujud. Yakni wujud itulah zat maujud, zat Allah. Kerana tiada disebutkan wujud melainkan kepada zat. Abu Hasan Al-Asy'ari sini. Wujud ainul maujud. Pasal wujud tu wujud kepada Allah. Wujud pada zat Allah, bukan wujud kepada benda lain. Fakhrul Razi dengan Abu Mansur Mutaridi dia kata bukan. Wujud tu sifat, bukan ain. Sifat. Sifat ni kalau benda-benda berwarna-warni, itu sifat. Berkelakuan, gerak diam, itu sifat tu. Ada zat baru boleh gerak diam, ada boleh berwarna-warni. Warna nak cap mana kalau tak ada zat? Kalau tak ada tempat nak cap. Dia. Jadi Imam Fakhrul Razi dengan Imam Maturidi, Abu Mansur Maturidi ini dia nak bezakan dengan sifat dengan zat. Pada sifat ainul zat. Sifat Allah duduk di zat dia. Bukan berpisah. Kita ni boleh pisah. Kita boleh pisah. Kita, diri kita ni boleh pisah dengan perbuatan kita. Dengan perkataan kita. Dengan gerak diam kita. Boleh pisah. Jadi itu situ yang nak beza situ tu. Jadi sifat tak boleh pisah dengan Allah. Sifat tak boleh pisah. Sebab tu Abu Hasan Al-Asy'ari kata sifat wujud ainul maujud. Tak boleh pisah. Fakhrul Razi dengan Mansuri ni tak pisah juga, tapi tak siwi hak tulu. Dia tak siwi hak tulu. Dia tak pisah. Tapi tak siwi hak tulu. Sebab saya kata tidak pun tiada pun bukan, ada pun bukan. Dia ni ai maujud, sifat tu tak pisah juga, tapi ia tak siwi sama.
Berlebihan tu. Boleh boleh. Barang diingat. Barang diingat. Oh, okey. Bahasa Melayu, bahasa Jawi gitu. Barang diingat ni awas, peringatan. Tentang percayakan wujud Tuhan. Tuhan itu ada bukan sahaja di sisi agama Islam. Bukan sahaja. Bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Semua mengaku Tuhan ada juga. Cuma dia mengadu-ngadu. Agama lain ni dia mengadu-ngadu lebih. Jadi dia buat gambar lah Tuhan supaya hak ni lah. Kita sembah hak ni dia pergi ya. Bawa ke Tuhan. Lepas tu lingkuh Tuhan kata Tuhan Allah punya kerja ni lah. Tu dia ni. Percaya belaka. Tapi agama-agama lain sekutu berupa berupa bentuk Tuhan. Yang ni boleh dirasai oleh panca indera yang 5. Jadi kita ni boleh tengok kejadian dia je. Tak boleh tengok, tak boleh rasa dengan panca indera dia sendiri. Boleh tengok daripada kejadian dia. Macam virus lah. Virus COVID. Dia boleh tengok orang sakit. Virus tak tahu lah ke mana. Cuma dia buat gambar tu, gambar rem biasa. Macam dinosaur. Dinosaur tu orang putih buat gambar. Pasal jumpa khako tu lagu tu. Dia pun buat gambar lagu tu. Tak semesti gitu. Hak sebenarnya. Jadi Allah bukan sebagaimana diyakini dan dipercayai oleh agama lain. Tapi semua agama, kalau orang beragama, komunis pun beragama juga. Komunis dia percaya dia. Komunis ni dia lah. Dia, segala-galanya dia. Jadi dia tak ada sembahan. Jadi dia mengabdikan kepada diri dia sendiri. Ya? Jadi dia memperhambakan diri dia sendiri. Dia memperhambakan dia tu kepada diri dia sendiri. Tu dia. Pasal dia tak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya dia bertuhankan diri dia sendiri. Sama dia tak mengaku lah kata begitu. Dia ni mengatakan Tuhan itu ada. Bagaimana firman Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Surah Luqman ayat 23. Artinya, dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya berkata mereka Allah yang menjadikan. Ini macam lingkuh tu Tuhan Allah punya kerja. Jadi mengaku Allah itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pasal tak kong dia tak nampak buat apa-apa tu. Cuma situ ya. Sejarah tak kong dia pun manusia biasa. Duduk seporang ramah. Dia terlalu sayang buat rupa. Mula buat rupa, lama-lama sembuh. Dia ni. Lama-lama itulah Tuhan. Sekolah ni timbul Nabi Muhammad itu Tuhan. Ada ajaran baru. Nabi Muhammad itu Tuhan. Tuhan berupa sakit demam, patah gigi.
bergigi ke apa tu bukan Tuhan. Ni dia bergigi, berkaki. Ni dia. Jadi kalau bergigi berkaki ni tidak cukup sempurna solid 100%. Walaupun Nabi kita tu mempunyai keistimewaan yang tak ada pada makhluk lain. Itu tak percikalah Nabi kita. Tak sama dengan makhluk lain walaupun dia berupa manusia, tapi dia atas sikit pada manusia. Macam tadi tak ada pun bukan, ada pun bukan. Dia di atas sikit, duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Jadi Nabi kita manusia seperti kita pun bukan, Tuhan pun bukan. Duduk tengah-tengah. Ini makhluk Allah yang diutuskan untuk memberi tahu, untuk membimbing manusia pada tahap yang orang tak boleh nak tiru 100% dia. Nabi mana ada boleh tiru 100%. Orang boleh ikut 100% Nabi tak boleh. Tak ada. Tak ada orang yang diiktiraf, yang diakui. Orang duk puji Abu Bakar apa gitu gini. Sakit email betul. Ni dia. Banyak kelemahan sepatutnya juga. Tidak. Nangis juga. Nangis tu mana apa nangis. Maka ada kelemahan sendiri tu. Jadi tapi walau macam mana pun kata tadi, orang tidak Islam kau tidak Islam, kalau tanya siapa yang menjadi langit bumi ni, pasal langit bumi terutama sekali langit. Langit memang diherankan lah. Langit, bayangkanlah langit. Nak kata ada, nak kata tak ada, tak ada. Ada kuku. Nak masa hari tak ada awal, biru pelik je. Duduk atas. Kita lah ni kena gantung. Gabung-gabung tu. Kena gantung. Baru tak nampak tiang. Kalau tu kena ada tiang, kena buh tiang. Baru lekat. Ataupun kena gantung. Boleh ni duduk atas pun. Tak bimbang kalau debu atas kepala. Tidak. Ini. Sebab itulah langit menjadi misteri jok dulu-dulu. Macam orang kafir Quraisy Syabah. Dia tu kalau Tuhan congok melekat kau Tuhan, kau congok wari kitab turun, kita boleh tengok congok turun. Ni kitab. Lepas tu kali itu pula langit tu kita jalan-jalan bong jatuh atas kepala sekeping. Kami percaya dia ni. Orang dia tak percaya wak mana-mana. Dia tak percaya. Wak mana-mana. Depan mata dia sihir lah. Pasal sihir masa tu ada tu. Dia kata sihir pula. Jadi dia tak percaya seorang mana. Dia nak percaya asal padri besar, dakwah orang otoriti, jumpa surah Qul Huwallah, masuk Islam. Tak baik-baik. Ni dia nak percaya. Orang tak percaya orang keping mana-mana pun. Ni dia. Orang keping mana-mana ni. Tengok Abu Lahab. Nabi tu dia percaya ke Nabi tu 100%. Dia percaya ke Nabi ni orang yang sangat benar. Tak boleh nak pertikar. Hak dia kecek, hak dia buat. Tapi cerita Isra' Mi'raj rakit lauk.
Kaki lauk, lauk atas darat kering dia kata. Asal tak secaya. Kita ni biasa-biasa dah. Kita percaya ke seorang tu, kita letak kepercayaan kita tu tinggi lah. Dia buat gana-gana pun kita percaya. Asal kita percaya ke dia. Ni kita percaya, takkan dia. Atau dia kata, takkan dia kita sutuk alam kecil bahu. Ni ada besi. Tok Guru Haji Latih, dia dua. Tok Guru Haji Latih sebelah alik sini dengan Tok Guru Haji Latih sebelah ini sama-sama ada pondok lah. Hak ni sokong barisan, hak ni sokong ni dah. Jadi hak orang-orang hak sokong barisan juga ni, tu tengok Tok Guru Haji Latih. Dia kitab sutuk alam. Dia tu guru kan tu. Dia kitab banyak lah. Takkan dia nak benda tak banyak. Jadi percaya dengan Tok Guru Haji Latih. Orang yang percaya kat Haji Latih ni gitu juga. Gitu juga. Sandar kepada dia juga. Tapi percaya kepada orang ni lah. Pasal dia sandar kuat. Abu Lahab percaya dah ke Nabi. Tapi hak Nabi royak tu tak kena dengan kehendak dia. Dengan selera dia. Dengan naluri dia. Tak percaya. Canggih lalu Nabi. Itu maknanya sifat keberadaan atau adanya Allah itu adalah tidak dikeranakan dengan satu kerana satu zat yang ada. Zat bukan zat yang tak ada. Kalau zat tak ada, dia pun tak ada, nak kecek apa tak boleh. Zat tak ada, nak kecek apa dia? Tak ada. Ni zat ada. Zat Allah tu ada. Cuma ada dua golongan, Fakhr Razi dengan Abu Mansur dan Asy'ari. Nak hak mudah Asy'ari. Asal wujud ainu maujud. Wujud itulah sifat Allah. Itulah zat Allah. Habis itu yang kedua Al-Qidam, artinya sedia. Makna ayatnya Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia. Jadi Qidam ni tidak ada permulaan, artinya sedia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan. Jadi Allah tak ada permulaan. Jadi setengah-setengah orang tak percaya gitu. Dia kata, orang ada jadi sendiri. Jadi dengan sendiri tak ada permulaan. Tak nak sabar. Kita tengok benda-benda semua dia kata ada permulaan. Jadi dia tengok ada permulaan tu ada lemah lah. Ada lemah. Ada kekurangan, ada lemah. Ada yang sangat lemah. Ada yang lemah. Kuat juga tapi lemah juga. Mana-mana. Jadi dia manusia yang tak percaya Qidam ni pasal dia duk banding dengan makhluk. Banding dengan makhluk memang tak belaga dengan Allah. Dia. Kita contoh dah. Orang yang buat baku tu, serupa baku. Serupa dengan baku. Tak. Kita percaya orang yang buat baku ni manusia, hasil tangan manusia, walaupun guna mesin. Tapi adakah baku serupa dengan Tuhan yang mengadakan dia? Tak sama. Di situ boleh banding dah. Ni dah boleh banding dia. Ni boleh nampak dah. Bahawa pembuat, pencipta, penjadi tidak sama dengan yang menjadi, yang dijadi. Jadi dia kena sedia lah. Kena permulaan. Kalau dia pun ada permulaan, maknanya ada lagi orang yang atas pada dia.
Atas pada dia tu yang dia. Hak atas dia pada dia tu baru Tuhan. Jadi kita duk bincang bawah pada dia ni bukan Tuhan. Ini menafikan mulaan wujud Tuhan kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu. Mestilah tukar dulu daripada hasil tukar. Tak kira dah. Kau rumah dulu baru tukar rumah. Tukar rumah dulu lah. Ni dia baru rumah. Lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu itu. Kerana Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu, nescaya boleh ada suatu yang lebih dahulu. Ada lebih dahulu daripada yang mengadakan yang demikian itu. Jadi batil, jadi gitu tu batal. Dah benar, dah betul. Kalau ada yang dulu. Jadi Allah yang kita bincang dulu tu, dia dijadikan oleh yang lain, maka yang kita bincang tu bukan Tuhan. Itu makhluk. Yang sedia nulah Allah. Yang ada sedia kala. Yang ada yang tidak dijadikan, yang tidak dicipta. Dia dahulu daripada segala yang dahulu. Maka itu kidam, sedia. Itu Tuhan sungguhlah tu. Kita yang percaya ni tak ada masalah. Tuhan wujud, mesti nak sesuatu kau kena ada. Tak ada nak bincang ke apa. Lepas tu sedia tu memang dia kena sedia dulu pada orang. Kalau dia clear, jadi ada orang lain sedia. Ni dah. Itu logik. Kena dengan akal kita yang mengatakan Allah yang kita sembah ni, yang kita ibadat ni, dia ada lebih dahulu daripada segala-galanya. Dia lah ni manusia duk berasa dia hebat, duk berasa dia canggih. Semua guna bahan. Guna bahan betul. Bahan sintetik ke, bahan organik ke. Semua guna bahan. Tak ada buat nak bola. Tu biar. Ada? Ada. Ni dia. Saya nak bola. Tu biar bola. Ada? Ada. Pada manusia ngaku canggih dia tu buat tali pintar, buat go tu chip. Kita pun selapang juga Tengok kilang tu. Buat telefon. Dia tok susung comi puk jadi telefon. iPhone kau mahal. iPhone kau mahal kali tu. Waktu kita nak buat apa-apa pula gitu. Jadi macam-macam. Jadi tu ikut kehendak kita. Hak kita nak tu jadi belaka. Kata hebat manusia tu. Ni semua guna bahan mentah lah. Tak guna bahan mentah. Dia dua lah ni dia bergelut antara organik dan sintetik. Dadah pun sintetik dah lah ni. Bukan buat daripada popi, daripada ganja ke apa dah. Sintetik dah. Dia ada bahan kimia dia. Bahan kimia tu bagaimana? Mesti bahan ambil si ada dah. Jadi manusia tak dia pandai setara mana ngaku biduk warna-warna pun ada orang ahli sains kadang-kadang dia Tuhan. Dia Tuhan. Pasal dia boleh buat belaka dia nak. Kena faham betul. Ni dia. Dia tak kena lanja bokeh. Mesti bakar baju bagaimana? Ni. Hak dia buat tu bagaimana bahan? Bagaimana? Bahan sedia ada dah atas dunia ni. Macam daripada minyak hitam tu, hak duduk dalam bumi.
boleh jadi buat baga-baga bahan. Boleh buat. Ambil situ. Ambil dia ada dah. Dia bukan dia buat tu. Dia kata tak? Kita gagah kau kuat kau bijak ke kena aku bahawa ada satu kuasa yang lebih mutlak. Lebih mutlak. Kul huwa ahad. Kul huwallahu ahad. Kul kata Allahu ahad. Allahus samad. Menggantung dengan dia. Enggak, dia kata-kata seorang dia. Ni dia. Nak duduk seorang diri tak usah hak tu hak Tuhan beti sangat kalau hak Tuhan tu. Lah sekali tu hari juga mah. Jatuh dalam air laut, tak ada orang nak tolong. Lah sekali Allah. Balik pada Allah tu. Bila ni. Pak tu orang Melayu ayat dah. Sesak di hujung jalan balik ke pangkal jalan. Sesak pergi gunung ke sesak. Balik mula, patah balik. Baru tengok, oh kok ni jalan patut pergi kat ni pun sesak. Dia pergi balik ke pangkal jalan, baru tahu. Itu sesak di hujung jalan balik ke pangkal jalan. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, jadilah ia qadim. Kidam, qadim hak tolong. Cuma perbezaan kalimah. Misalnya seperti Zaid apabila dikatakan ia bersifat dengan wujud ke apa dia? Unjur. Nescaya disebutlah ia itu penganjur, anjur. Apabila dikatakan ia Zaid bersifat anjur, nescaya disebutlah ia penganjur. Penganjur ke apa kan? Nak anjur ke mainan ke apa majlis ke apa. Dia tu Zaid anjur. Maka gerak kerja dia sebagai penganjur. Dia lah orang yang mula-mula. Buat ni kita buat suka nikah kampung kita. Orang ramai pun setuju. Dah mung kata gitu gak, mung jadi penganjur. Dah. Di dalam ilmu tauhid ini ada suatu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan itu sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaannya. Tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada bezanya, iaitu qadim itu disebutkan pada perkataan pada perkara yang tiada perkara yang ada ini yang maujud sahaja, seperti zat Allah qadim dan kudratnya qadim. Dan adapun azali itu disebutkan pada perkataan yang ada maujud, seperti zat Allah Ta'ala dan kudratnya azali. Dan pada perkara yang tiada ghairu maujud, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Boleh faham situ? Qadim khas untuk yang ada saja. Azali boleh kepada yang ada, boleh kepada yang tak ada. Allah ada azali, syirik kepada Allah tak ada azali. Begitu sajalah. Kalau qadim, kidam hanya kepada Allah saja, tak boleh nak disembah kepada benda lain. Tapi kalau azali boleh syirik kepada Allah. Ini sekutu kepada Allah. Seperti yang menyerupai Allah itu azali, maka tiada ghairu maujud.
perkara yang ada, perkara yang tiada, ghairu mawjud, seperti menyerupai Allah itu azali. Ya, serupa tak ada serupa dengan Allah itu azali. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Malaysia amnya, Terengganu khasnya. Gitu. Khas dan am. Tiap-tiap qadim azali. Tiap-tiap qadim mesti azali. Dan tiada boleh akas. Tiada boleh sebaliknya. Yang ni apa dia? Tiap-tiap azali tiada boleh disebut qadim. Pasal azali bagi sekutu kepada Allah itu azali. Allah tak ada sekutu tu azali lagi. Tapi Allah ada qadim. Jadi ada qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama qadim sifai, yakni tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua qadim zati, tiada ada permulaan zat Allah Ta'ala. Ketiga qadim idhafi, terdahulu suatu atas suatu, seperti terdahulu bapa sebab nisbah kepada anak. Keempat qadim zamani, lalu masa atas suatu sekurang-kurangnya setahun. Maka qadim hakiki, qadim sifai dan qadim zati tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Ini hanya kepada Allah saja. Kalau qadim bapa, qadim masa, bahasa lama dah, zaman dulu. Dia dah ribu-ribu tahun, juta-juta tahun dinosaur. Itu qadim zamani. Kalau qadim bapa tu ada berapa tahun dah? Banyak tahun. Qadim juga dia. Tapi azali hanya untuk Allah saja. Azali dah, tak ada permulaan, dulu-dulu dah. Tak boleh nak tahu masa, tak ada masa. Tak ada masa ditentukan bila. Dia. Allah kan tak ada masa. Ini tak tahu bila. Kita tahu-tahu kita ada. Kita tahu-tahu nasa ada. Itu pun juta-juta tahun. Dia kaji dia orang dia manusia, otak Tuhan beri. NASA ni sudah berjuta-juta tahun. Allah. Ada. Kita hidup 100 tahun pun masa lama. Wah. Ering, kata dia. Ering. 1 tahun baru. Ni berjuta-juta tahun. Jadi bumi ni lama dah. Bumi ni lama dah. Dia. Jadi bumi takkan jadi sendiri. Pembuat ada. Ini Allah. Allah dulu. Tak boleh nak bilang. Allah tak boleh nak bilang. Tak boleh nak sebut. Nak disebut berjuta tahun, berapa-apa tahun tak boleh. Itu setakat tu. Yang ketiga bakar.